uh, sini tu. Ni. Ini kan. Dah setting kat sini. Boleh record. Nampak. Sini tengok. Macam makan ke? Ni dari mana? Dari KL? KL Johor. Ni buat sama. Ni semua yang online-online ni semua boleh. Boleh kan. Apa ke? Patutnya aku yang kena sorry. Sebab ini aku 10, aku pukul 11 lah. Salah je. So dah tutup dekat sebab tak apa boleh ni. Ada dah tengok Faiz yang record. Ya, tahu. Sabar. Kita masuk dalam ni kan. Kita masuk dalam play ni. Oh, bila? Aku record mula tu. Ni, sini. Nak record eh? Takut lagi. Satu, dua, tiga, merah ni. Macam baru keluar masak. Betul korang. Budak sekolah siapa yang uruskan? Dia orang cuti bila? Benilas minggu depan dalam tadi. Cuti bulan? Cuti apa ni? Cuti Islam. Bulan 11. Dalam bulan? Ujung? Ya, ujung. Tapi yang ni cuti sekejap ke bulan 12 masuk dah. Oh, bulan 12 masuk. Yelah betul dah. Bulan 12 bulan bulan. Ya. Gila nak buat macam sebab ada satu assignment kita mengajar. Oh. Langsung macam nak tinggal belum budak-budak ni yang 5 tahun orang. Mana pengeras? Itu pun ni yang function. Tak ke? Tu kan? Boleh gitu kan? Balik tu Haji. Ya, memang ada tak. Santai je lah sesi konsumen. Boleh. Mahal. Tapi yang akan di interview ni adalah Atika. So saya kenalkan lah. Ini saya kena beritahu Atika dan yang lain-lain lah. Sejuk. Kau ada 6 orang. Sejuk ke? Bukan. Awak punya tangan. Oh. Tapi office tangan. Kau dah sini. Tak, aku record lagi dah. Aku Dah rekod belum? belum lagi. Tak yang dah. Apa? Dia orang dengar voice kita tak? Yang kita cakap. Dengar. Dengar tak suara? Clear? Clear tak? Clear. Tak, cakap ni mute. Ni lah budak ini. Sebab nanti kalau in case, ini soalan yang ada kat sini. Tiba-tiba lah ada soalan daripada random soalan daripada group kita kan boleh kan? Boleh. InsyaAllah. Tengok guys, aku bawa konselor yang berpengalaman ni macam ni. Jangan. Comedok. Siapa yang record ni? Faiz ke Tirah? Dah rekod belum? Dua-dua kot. Jangan dah rekod baru kita start. Apa Tirah? Tak dengar? Saya dah rekod dah. Okay, nanti kalau contoh waktu sesi interview ni, Tika yang akan bagi soalan. Lepas tu mungkin kalau ada soalan daripada korang, Angkat tangan, raise hand. raise hand nanti aku tengok lah. Okay. Belum Faiz, belum lagi. Belum baik. Kau betul aku budak ni. Tak apa WhatsApp ni. Sekejap aku nak. Ni nak terus jalan terus eh? Hah? Terus jalankan sesi interview ke? Oh, Kita basa-basi dulu lah, tapi rekod je lah. boleh. Fine. Dah, apa? Jangan kekok. Jangan gekok. Alah kan santai tak apa. Sekejap. Nampak tak kau tinggi kan? Boleh je ni. Nampak ni. Nampak? Sekejap. Cuba sini. Nak panggil apa?
Panggil Mira tu. Panggil Mira. Okay, terima kasih Mira sebab sudi sesi interview dengan kita orang lah untuk segmen counselling ni. So, okay. Boleh tak Mira kenalkan diri? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Pertama sekali lah saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi pilih saya untuk kita membuat. Okay, sebab kita tahu kaunselor berdaftar di Malaysia ni ramai sebenarnya. Bukan saya seorang je, dekat luar sana ramai lagi yang lebih berpengalaman, ramai yang orang kata hebat. Jadi saya pun berbesar hati menerima permohonannya untuk kita membuat sebab ni satu pengalaman juga yang berharga untuk saya sebenarnya. Yang kedua, saya nak ucapkan selamat datanglah ke tempat di mana saya berkhidmat sebagai kaunselor. Okay, saya seperti sedia maklum, saya Nur Amira binti Muhammad, Elaiza Zainal Abidin. Saya merupakan kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia lah. Saya berkhidmat di sini hampir setahun. Tapi saya merupakan kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia adalah hampir 2 tahun lah. Saya mempunyai lesen dan juga perakuan amalan. Macam mana habis je belajar, memang saya dapatkan lesen tersebut lah untuk orang kata melayakkan diri saya ditempatkan untuk menjadi kaunselor. Jadi, saya merupakan anak jati negeri Kelantan. Dibesarkan di situ, dilahirkan pun di situlah. Saya menetap di Bandar Tanah Merah Kelantan. Merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Saya memang pemegang ijazah sarjana muda kaunseling dengan berpujian. Kiranya saya ni, background saya dalam pendidikan memang pure kaunseling. Bukan kata dalam psikologi ke ataupun dalam kaunseling pendidikan ke. Saya memang pure kaunseling. Saya merupakan graduan daripada Universiti Sultan Azhar Shah Kuala Kangsar Perak. Ataupun lebih dikenali Sasah Khusus. Dan saya masih bujang, belum berkahwin. Masih bujang, belum berkahwin. Itu juga. Terima kasih Amira. Sama-sama. Sekarang saya nak masuk terus bahagian B lah. Okay, macam yang soalan satu tu, bidang pengkhususan Mira dalam kaunseling ni macam mana? Okey, bidang pengkhususan. Dalam kaunseling ni sebenarnya kita ada banyak spesifik lah, orang kata ada bidang pengkhususan dari segi kaunseling kerjaya, ada pengkhususan kaunseling rumah tangga, ada pengkhususan kaunseling kesihatan mental dan lain-lain. Tapi disebabkan saya berada di sektor pendidikan ataupun pengajian tinggi, saya lebih terdedah pada pengkhususan pelajar pengajian tinggi lah. Bukan bermaksud saya menolak isu-isu yang datang dari segi kesihatan mental ataupun isu-isu dari segi kerjaya. Saya menerima semua isu itu. Cuma untuk dispesifikkan adalah saya lebih kepada pengajian tinggi. Pengajar. Okey, untuk soalan kedua, sebagai kaunselor, kan selalunya kaunselor ada teori pegangan sendiri kan? Selalunya kaunselor membawa teori apa untuk menggunakan pendekatan antara klien dia? Okay. Saya sendirilah kan, maksudnya pegangan saya. Okay. Teori kaunseling banyak sebenarnya. Sebelum saya share teori pegangan yang saya gunakan, saya sukalah untuk berkongsi berkenaan dengan teori. Teori kaunseling ni dia sangat penting dalam pengendalian sesi kaunseling lah. Sebab apa? Sesi tu merupakan panduan. Teori itu merupakan panduan, merupakan garis, maksudnya landasan terhadap kaunselor untuk mengendalikan sesi sebaiknya. Sebab tanpa teori, mungkin sesi tersebut akan tersasar. Maksudnya kita tak nampak hala tuju kan, macam mana kita nak bantu klien kita. Jadi, pegangan saya adalah teori pemusatan insan. Teori pemusatan insan. Ya, pemusatan insan ataupun lebih dikenali sebagai teori pemusatan klien. Dia bergantunglah kepada kebiasaan orang sebut apa kan. Macam saya lebih kepada teori pemusatan insan lah. Ataupun short form dia adalah PCC. Teori ni pengasas dia adalah Carl Rogers. Yang mana kenapa saya berpegang kepada teori itu? Sebab bagi saya teori itu sangat membantu saya. Kadang-kadang dalam kaunseling kita bukan sahaja fokus kepada klien.
kita fokus kepada kaunselor sendiri macam mana dia memandu sesi tersebut. So teori itu sangat membantu saya lah untuk bantu klien saya dalam kaunseling tu. Teori itu dia lebih kepada penerimaan tanpa syarat. Jadi klien saya datanglah ke sesi kaunseling ni dengan isu apa sekalipun, pertama sekali saya bersedia menerima. Saya bersedia menerima dan saya terbuka untuk menerima klien tersebut seolah-olah dia tak ada perkara yang negatif. Maksudnya tak ada perkara negatif yang dibawa. Sebelum tu saya nak kongsikan, kaunseling ni sebenarnya bukanlah kepada individu yang bermasalah saja. Saya memang terapkan kepada pelajar-pelajar saya dekat sini. Kaunseling bukan untuk yang bermasalah. Siapa-siapa nak jumpa saya, silakan. Kaunseling ni sebenarnya satu platform yang terbaik lah orang katakan. Kita boleh membuat perbincangan, kita boleh share apa sahajalah. Lebih-lebih lagi daripada nak dapatkan sudut pandangan yang positif. Dia bukan sahaja kena tunggu ada rasa nak bunuh diri, ada rasa nak cederakan diri, ada rasa dah stres sangat baru nak jumpa kaunselor. Itu satu persepsi yang kurang tepat sebenarnya. Okey, sekarang soalan seterusnya, macam dekat UCAM ni, selalunya apa isu yang selalu yang ditimbulkan oleh pelajar di sini? Isu yang pernah dapatkan sesi kaunseling. Sebenarnya banyak, dia tak ada spesifik isu lah. Kadang-kadang ada pelajar yang, kita ada dua jenis pelajar, sama ada sukarela dan juga dirujuk. Pelajar yang sukarela, maksudnya dia willing and dia volunteer sendiri untuk dapatkan sesi kaunseling, dia willing untuk jumpa kaunselor kan dengan sukarela. Dia ada dorongan ke arah perubahan yang positif. Itu senang untuk diatasi lah, senang untuk dihandle. Yang kedua adalah sesi daripada klien yang dirujuk. Mungkin dirujuk daripada pensyarah ataupun kawan-kawan dan pihak pengurusan lain lah. Okey. Bila macam tu, untuk klien yang sukarela ni, kita tak ada perkara yang berat. Maksudnya di bawah tu tak ada isu yang perkara. Tapi bila dirujuk ni, itu majoriti datang dengan banyak apa orang kata, dia bukan masalah macam saya kata, saya tak dengan isu yang orang kata serius lah, orang kata serius kan. Tapi kadang-kadang dia datang ke bilik kaunseling, berjumpa dengan kaunselor, isu yang dibawa adalah saya tak boleh tidur malam. Ni saya ada problem lah. Okey, problem apa? Apa yang sedang awak hadapi? Okey, saya rasa saya ni sukar sangat untuk tidur malam. Ataupun saya tak ada pengurusan masa yang baik. Sedangkan itu hanya isu pokok. Kalau dalam kaunseling itu hanya isu pokok. Isu yang kalau pokok kan kita nampak kan, yang kat atas tu semua orang boleh nampak. Semua orang boleh dengar, boleh tahu kan isu pokok. Tapi dekat bawah pokok tu masih ada ranting, masih ada akar. Sebagai kaunselor kami berperanan untuk tengok apa yang ada dekat akar tu. So, bila dia jumpa, kebanyakanlah dekat sini daripada isu tak boleh tidur, daripada isu serabut, daripada isu lain-lain tak pergi kelas dan sebagainya, punca adalah kemurungan. Okay. Kemurungan tu saya tak nafikan, saya dapatkan maklumat daripada rakan-rakan di organisasi lain kan, macam IPT lain, macam KKM kan, pegawai psikologi di hospital dan sebagainya. Isu kemurungan memang isu famous. Isu famous sebab mungkin dia datang dengan bawa dan cerita perkara lain. Tapi bila diteroka, sebenarnya kemurungan adalah perkara yang dia sedang alami. So, menjawab kepada persoalan tu, isu kemurungan lah. Dekat sini sendiri pun isu kemurungan. Okey. Untuk soalan seterusnya, tapi dia berkaitan dengan isu kemurungan tu, selalunya pelajar UCAM ni dia murung sebab apa? I mean dia murung tu sebab family ke, kawan ke? Yang soalan nombor 5. Punca. Okey. Benda ni ingat, kalau pendapat saya dan pengalaman saya, perkara macam ni dia memang bermula dari keluarga sebenarnya, sebab rumah adalah sekolah pertama kita. Ibu bapa adalah guru pertama kita. Bila kita keluar, pembawakan kita di rumah ataupun budaya ataupun gaya hidup kita di rumah, dia akan terdorong ke tempat lain. Kalau kita masuk sekolah, kalau kita masuk IPT, dia akan terbawa-bawa. Jadi punca kemurungan salah satunya
dia punya, macam mana nak cakap lah, dia punya pembawaan diri lah, pembawaan diri. Lagi punca dia tu, dia tak reti nak express emotion dia ke? Itu satu. Yang kedua, sesuaikan diri dengan keadaan. Maksudnya dia tak pandai adapt Ya. environment. Tapi sebagai kaunselor ataupun sebagai orang yang berperanan dalam bidang-bidang macam ni, kami tak boleh melihat sudut tu. Kami kena menerima dia dan kita bantulah. Maksudnya dari segi kita, mungkin orang ramai melihat dia seolah-olah tak reti nak bawa diri, tak boleh nak terima keadaan, tak boleh ini, tak boleh ini. Hakikatnya dia adalah orang yang boleh dibantulah. Maksudnya mungkin dari segi luaran kita nampak okey, hakikatnya dalam mind belum tentu okey. Punca-punca lain adalah banyak bersendiri. Banyak bersendirian tu adalah satu faktor juga yang boleh mendorong pelajar-pelajar ke arah situasi kemurungan. Dia tak ada masa yang kalau pelajar yang lain, contoh pelajar busy, dia boleh hindarkan pemikiran dia daripada fikir benda yang tak patut, tak perlu. Tapi kalau pelajar yang tak reti untuk isi masa dengan perkara-perkara lain, masa dia akan banyak kosong. So, bila kosong, dia banyak fikir benda yang tak patutlah. Dari situ salah satu punca. Tapi kan, nak tanya lah, contohlah. Kalau lah ada orang tu dia memang sibuk, dia sibuk. Tapi dia still rasa depressed tu sebab apa? Ke maknanya dia tak cukup sibuk lagi ke? Tak juga. Dia tidaklah kita meletakkan jawapan penuh kepada perlu sibukkan diri. Ada orang dia tak busy pun tapi dia boleh Rasa depressed. ada orang dia tak busy pun dia still tak menghadapi kemurungan. Ada orang tak boleh maksudnya duduk tanpa ada perkara-perkara yang kena buat. Mungkin dalam kesibukan dia boleh lupakan benda yang tak perlu. Tapi ada orang macam tu lah perbezaan. Tapi kita tak boleh nak meletakkan jawapan dekat situ. That's why adanya unit counselling. Okey. Seterusnya, jadi kemurungan ni apa yang akan berikan kesan pada pelajar tu? Kesan pada pelajar tu dia jadi apa kalau dia murung? Yang macam berlarutan, yang macam tak ada kontak dengan kaunselor. Kalau pertama sekali dia rasa diri dia tak berguna. Itu sangat-sangat berlaku, sangat-sangat ketara. Kita punya kemurungan ni ada banyak jenis. Kita ada banyak. Kita ada major depressive disorder, kita ada persistent depressive disorder, kita ada bipolar disorder. Bipolar disorder ni famous lah. Kalau sebut tu orang macam dah biasa dengar kan. Tapi sebenarnya ada lagi banyak jenis kemurungan ni. Lepas tu ada seasonal depression, postpartum depression, psychotic depression lah. Isu ni kalau nak diperjelaskan satu persatu mungkin ambil masa yang lama. Cuma untuk sesi kali ni saya boleh rangkumkan semualah dalam maksudnya kemurungan tu dia ada punca dia ada kesan dia walaupun tak boleh nak share secara detail sebab banyak lah kalau nak dibincangkan sangat banyak. Jadi berbalik kepada soalan tadi. Kesan. Okey, kesan pertama dia tak ada rasa berharga dalam diri dia. Dia tak rasa diri dia berharga, dia rasa diri dia tak ada nilai. Dia akan menjauh daripada semua orang sebab dia beranggapan orang akan menganggap dia ni tak berguna lah. Macam tu. Itu benda yang berdasarkan pengalaman saya sepanjang berada di sini, itu yang ketara. Seterusnya, dia akan ada fasa dia rasa nak tamatkan riwayat hidup dia. Akan ada fasa dia rasa lebih baik dia tak ada daripada dia ada tak dihargai. Macam itulah, itu kesan-kesan yang orang kata utama lah daripada perkara tu. Okey. Jadi untuk mengendalikan isu kemurungan ni, selalunya Mira menggunakan teori apa yang paling sesuai? Okey, macam saya share dekat awal tadi, saya teguh kepada teori pemusatan insan ataupun teori pemusatan klien. Jadi setiap kali saya nak handle sesi kaunseling, saya memang pertama sekali saya persiapkan diri saya dulu. Sebab bagi saya penerimaan tanpa syarat tu sangat klien ataupun pelajar-pelajar saya
rasa diri dia diterima. Walaupun dekat luar dia dah rasa diri dia tak berguna, dia rasa diri dia tak ada nilai, dia rasa diri dia tak dihargai. Bila dia masuk dekat sini, saya akan sambut dia seolah-olah dia lah paling berguna dalam dunia ni. Itu adalah penerimaan tanpa syarat lah. Yang kedua, saya berpegang juga kepada teori yang sama, tapi syarat yang saya terapkan untuk mengendalikan sesi itu adalah kongruen lah, iaitu keturunan. Saya kena jadi diri saya sendiri. Saya tak boleh menipu. Saya tak boleh fake dengan klien saya seolah-olah contoh dia dia datang sini sebab isu dadah ke dan sebagainya. Mungkin kalau dia pergi tempat lain, orang akan judge dia. Kau ni kaki dadah, kau ni itu, kau ni ini, kau ni penagih. Tapi bila dia masuk ke sini, walaupun saya menerima dia tanpa syarat, tapi saya ada keturunan. Saya tidak menampakkan perkara itu fake. Maksudnya bukan dalam ni sahaja. Habis dalam bilik ni, saya keluar, saya judge dia balik. Tidak, saya mengekalkan keturunan saya, menerima dia tanpa syarat lah. Yang kedua, empathy. Empathy tu lebih kepada kita mendalami situasi dia. Maksudnya kita meletakkan diri dia. Kalau dalam kaunseling kita tak boleh bersimpati. Kalau kita bersimpati tu dah lari daripada konsep kaunseling lah. Empati tu perlu. Empati tu maksudnya kita mendalami diri klien. Jadi kalau kaunselor tu jenis empathy, memang dia kena elak untuk buat sesi ke macam mana? Sorry? Contohlah ni tak berkaitan lah dengan ni. Maksud kita, contohlah kalau kaunselor tu jenis macam empathy dia lebih kan. Kiranya bila klien bercerita, dia rasa emotional pula. So kiranya masa sesi tu dia kena berhentikan ke? Oh, I see. Okay. Dalam sesi kaunseling, sepatutnya empathy tu bagus. Kita, kalau yang macam situasi tadi tu, dia bukan di tahap empathy. Dia dah sampai ke tahap mungkin simpati. Mungkin simpati sebab saya ada maklumkan tadi kalau dah masuk ke keadaan simpati, contoh klien ni bercerita isu sedih. Tiba-tiba kaunselor pula yang menangis. Kaunselor yang menangis ke kaunselor yang terlebih emosi, itu dah dia nak teruskan lah. Itu dah kita kata lari daripada landasan kaunseling. Sebab tu persediaan diri kaunselor sendiri tu sangat penting berbanding dengan klien. Sebab klien dia datang untuk bercakap ini. Kaunselor kena berada di landasan yang betul. Preparation tu sangat penting. Kira raut wajah pun sangat. peranan kan. Selain daripada tiga syarat tadi kan, penerimaan tanpa syarat, ketulinan, empathy tu, kita ada kemahiran-kemahiran kaunseling yang perlu diaplikasi dalam sesi. Antaranya kemahiran mendengar, kemahiran parafrasa, menunjukkan yang kita ni betul-betul berada dalam sesi tu dengan klien. Kenapa saya guna teori ni? Sebab memang saya nak klien saya ataupun pelajar-pelajar saya rasa dia diterima. Itu je target saya. Bila dia rasa dia diterima, dia tahu dia ada nilai. Bila dia tahu dia ada nilai, teori ni sangat berpegang kepada individu ataupun setiap orang ada nilai positif. Setiap orang ada potensi untuk mengubah, tapi dia kena ada pendorong. Dia kena ada dorongan yang menyatakan kau boleh positif. Apa tadi? Parafrasa. Parafrasa. Antaranya lah. Seterusnya, bagaimana teknik atau intervensi yang dilakukan semasa kaunseling dijalankan bersama klien? Okay. Sebenarnya soalan-soalan ni dia berkaitan dengan teori sebab dalam setiap teori memang kita ada teknik and intervensi lah. So, masih lagi jawapan yang sama. Saya mengamalkan teknik penerimaan tanpa syarat dan itu memang pegangan saya lah kot. Teknik tu, teknik orang kata memang dalam teori pun kalau kita ada banyak teori, setiap teori dia ada konsep yang berbeza, dia ada pandangan yang berbeza, dia ada syarat yang berbeza, panduan yang lain-lain lah. Tapi bila saya berpegang kepada teori pemusatan insan ni, memang pegangan saya ataupun teknik yang saya amalkan, teknik yang sama. Okey. Okey, selain kaunseling punya sesi, apa lagi aktiviti yang kaunselor buat untuk pelajar-pelajar kat UCAM ni? Okay. Bagus soalan tu. Sebenarnya unit kaunseling dekat sini adalah di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar.
Dulu hal ehwal pelajar, sekarang dah ditukar kepada pejabat timbalan rektor hal ehwal pelajar dan pengantarbangsaan. So, apa-apa program adalah di bawah jabatan tersebutlah. Saya pun bertugas di bawah, saya pun unit kaunseling di bawah pejabat timbalan rektor. Jadi, apa-apa program, sama ada program luar ataupun program dalaman, memang melalui HEPA lah. Jadi, tu salah satu perkara ataupun usaha yang memang kami terapkan kepada student. Saya sendiri sebagai kaunselor berperanan penuh untuk semua program yang ada tu. And then dari situ saya nak keluarkan pelajar-pelajar saya, yang salah satunya kita mengenali mereka. Yang kedua, kita nak keluarkan mereka daripada kepompong bersendiri. Kita tak nak mereka terlalu banyak masa kosong yang orang kata banyak perkara boleh main di kepala. So, itulah program-program yang dijalankan tu. Memang kita banyak program dekat sini yang melibatkan semua pelajar. Maksudnya, kita open kepada semua pelajar, boleh join, sila join. Ada pendedahan ke arah itu, ada dorongan ke arah tu. Bila pelajar banyak bersosial, walaupun saya selalu pesanlah kepada mereka, akademik jangan diabaikan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena balance. Kita kena ada akademik, kita kena ada aktiviti, kita kena ada program kan. So dari situ, salah satu program yang kami buatlah daripada unit kaunseling sendiri pun banyak program kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah. Ini salah satu lah program. Selain program ni, selain program kemahiran insaniah ni, apa lagi aktiviti yang boleh kita buat? Aktiviti yang boleh kita buat, okey. Selain daripada program-program yang ada, maksudnya program yang masuk ke UCAM daripada luar ataupun program pelajar-pelajar sendiri yang dalam ni, saya secara tak langsung memang saya berusaha untuk terlibat sama. Saya bukan dedahkan program tu semata-mata untuk pelajar saya saja. Saya sebagai kaunselor, saya rasa tanggungjawab saya ada kat situ. And contoh program tu perlukan 40 orang pelajar. Bukan saya hantar 40 orang tu je. Saya akan terlibat sekali. Saya akan ada bersama-sama dengan mereka sebab masa itulah saya ada peluang untuk buat kajian, saya ada peluang untuk buat pemerhatian, nak tengok dekat mana pelajar-pelajar saya ni perlu dibantu, perlu diberi perhatian. So, dari situ kita satu lagi sebagai kaunselor kita kena kenal circle pelajar-pelajar kita. Sebab apa? Kadang-kadang circle tu sendiri yang mendorong dia ke arah kemurungan. Kadang dia boleh bergurau kan. Bergurau contoh mata kau sengit sebelah ke, mata kau kecil sebelah ke. Dia boleh gelak. Depan kawan dia boleh gelak. Tapi hakikatnya dalam dia tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Mungkin body shaming and lain-lain lah kan. So dekat situ bila saya terlibat sekali, saya boleh Dari situ kita berhati dan saya boleh kontrol keadaan tu. Mungkin saya boleh tegur secara sahaja. apa orang kata, kita belajar macam mana nak atasi benda-benda macam tu. So kita ada cara nak menegur. Bukan kata main, janganlah, jangan cakap macam tu, nanti dia terasa hati. Itu tak boleh lah kan. Faham tak? Cakap macam tu. Tak. Kita ada cara kita. Tapi dia bergantung kepada Contohnya, salah satu ayat macam tadi kan Mina kata tak boleh sebut. Janganlah cakap macam itu, nanti dia terasa. Sebab ayat macam tu pun kawan-kawan dia boleh cakap kan. Mungkin macam mana nak cakap lah. Contoh dia kata kau ni gemuk. Kau ni gemuk lah. Yang ni senyum-senyum kan. Kita mungkin boleh guna pendekatan psycho. Tahu tak psycho? Kita tak boleh cakap direct dekat dia, kau tak boleh buat macam ni. Lagi-lagi kita tegur dia depan orang. Tak boleh. So, kita guna pendekatan psycho tu seolah-olah menggambarkan macam mana kalau orang cakap macam tu dekat kau. Maksudnya macam tanya soalan. Maksudnya kita tanya soalan. Lebih kurang macam tu. Kita tanya soalan dia. Tapi Untuk kita dia jangan berfikir. Yes. Untuk dia berfikir. Jangan kita direct cakap, kau ni kesian dia. Tak boleh. Dia rasa diri dia terancam pula. Macam tu. So, saya lebih kepada pendekatan selain daripada program, saya memang dekatkan diri saya dengan student. Saya banyak luangkan masa dengan mereka
And di luar waktu kerja sekalipun saya banyak ajak diorang keluar, lepak kat kedai sebab dalam masa sama untuk diorang ke bilik kaunseling mungkin ada yang okey, mungkin ada yang tak. Tapi di luar waktu bekerja ataupun di luar bilik kaunseling, diorang sudi sharing secara random, maksudnya secara rawak. Miss, hari ni kan ni saya stres lah, assignment tak siap lagi, bla bla bla. Dalam masa sama kita dah boleh adakan sesi membantu. Itulah pendekatan yang saya amalkan kat sini. Okey, seterusnya, boleh tak Mira kongsikan cadangan atau langkah untuk bendung isu kemurungan supaya pelajar-pelajar tu tak terjerumus dalam isu depression tu. Okey, untuk cara Cara sebenarnya kita tak boleh pukul rata semua beban, semua tanggungjawab ni kepada kaunselor semata dan juga kepada kawan-kawan semata, tak ada. Ini adalah secara keseluruhannya, termasuklah diri saya sebagai kaunselor, termasuklah semua yang ada dalam ni kan. Kita jadi orang yang orang kata be nice. Be nice. Itu sahaja. Tugas kita dekat mana-mana pun, kalau kita kenal ke tak kenal ke individu tersebut, jadi orang yang menyenangkan. Macam mana kita nak orang jadi pada kita, kita jadi macam tu pada orang. Macam mana kita nak orang melayan kita, menghargai kita. Sekarang saya sangat tak bersetuju dengan konsep ataupun pegangan zaman sekarang tak boleh buat baik dengan pelajar. Zaman sekarang jangan manjakan pelajar, nanti dia naik kepala, nanti dia hilang respect. Saya sepanjang dekat sini, saya tak rasa lagi benda tu. Maksudnya orang anggap kita manjakan student ataupun orang anggap kita ni terlebih memahami. Sedangkan itulah cara untuk membeli jiwa dia. Biar dia rasa dia diterima, dia rasa dia rasa dihargai, So, disayang. cara yang saya boleh kongsikan, be nice. Itu je. Walaupun bukan kaunselor, tapi jadilah orang yang menyenangkan. Okey, macam mana ni? Tak apa, betul. Belum nanti kita buka sebab ada soalan daripada Mungkin yang Sebelah tu. Tak tahu macam mana nak guna ayat ni. Sekejap. Contohnya nombor 1, kan zaman sekarang kan, tak tahu lah trend ke apa, tapi zaman sekarang macam kalau kita perasan lah, depression ni sekarang macam orang dah aware. Lepas tu kadang-kadang betul budak-budak tu memang depressed. Ada yang kadang-kadang depressed sebab trend. Ya, betul. Okay, jadi selalunya untuk elakkan student ni more kepada depression, ibu bapa dengan keluarga ni perlu tak ambil berat pasal ni? Okay, ni soalan yang saya kira bagus lah kan. Peranan ibu bapa adalah nombor 1 sebenarnya. Macam yang saya cakap daripada awal, kebanyakan yang berlaku, kebanyakan isu yang saya kendalikan dekat sini sebenarnya berpunca ataupun bermula daripada rumah. Bila dari rumah, ia melibatkan ibu bapa, dia melibatkan keluarga. So, nak kata dekat sini, penglibatan ibu bapa tu sangatlah penting, sangatlah main peranan. First sekali, kita kena ada penerapan keagamaan lah kepada anak-anak kan, especially dari segi solat 5 waktu tu kena jaga, mengaji jangan tinggal kan. Jadi, pelibatan ibu bapa ni, sebab itulah zaman sekarang nak jadi parents pun kena belajar, kena berilmu. Dia tak boleh sekadar okey kahwin, dapat anak, besarkan anak, hantar sekolah, dia tak boleh macam tu. Kita yang kena belajar. Nak jadi ibu bapa ni bukan mudah sebenarnya. Sangat main peranan sebab kalau perkara tu, kalau kesejahteraan tu tak dapat daripada rumah, dia akan cari dekat luar. Kalau dia cari di tempat ataupun dengan orang yang tepat, alhamdulillah lah. Kalau dia dapatkan daripada orang yang silap ataupun tempat yang silap, tak jumpalah kesejahteraan dia tu. Jadi semua bermula daripada rumah. Bila dari rumah dia sangat berkait dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa memang berperanan penting dalam ni. Tapi kalau macam ibu bapa tu dia tak memainkan peranan
memenuhi peranan sebagai ibu bapa yang baik sebab sekarang kan ibu bapa kan macam sibuk sangat kerja kan. Sama macam ibu bapa dulu tapi tak tahu lah sekarang macam boleh nampak tau perbezaan generation dulu dengan sekarang tu. Walaupun ibu bapa kita dulu sibuk juga. Tapi anak-anak tak adalah rasa macam terabai sangat. Maybe adalah tapi taklah macam sekarang. Sebab sekarang macam semua macam berlumba-lumba. Maybe dia nak serahkan anak dia tapi dia lupa. Dia lupa pasal anak dia. Jadi kalau macam ibu bapa yang macam tersilap langkah pakai anak dia. Jadi anak-anak dia tu macam mana macam mana? Burung lah anak dia. Macam mana tu? Rasa sekejap Contohlah, ibu dia sedar lah yang dia abai anak dia. Kalau dia mengambil langkah, walaupun tak tahu lah lambat ke atau cepat kan, budak tu dia akan okey tak? Ke kena dari kecil juga? Okay, dia adalah perbezaan yang dapat perhatian daripada kecil ataupun baru nak mula daripada sekarang. Bila dah dewasa ni kita tahu dia ada keadaan, maksudnya jiwa pun dah lain. Mungkin akan ada situasi memberontak, akan ada situasi tak suka kepada parents dan sebagainya. So dekat situ bila parents tu punya kesedaran tu lambat, dia punya usaha kena lebih lah. Dia kena usaha lebih untuk ambil balik anak dia, ambil balik jiwa anak dia. Ya betul, zaman dulu pun orang bekerja, zaman dulu pun ada kerjaya juga, bukan sekarang je orang bekerja. Tapi mungkin waktunya adalah perubahan semasa. Zaman dulu kita tak ada Android, kita tak ada phone, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Facebook. So balik rumah memang paling-paling pun TV je lah. TV tu pun tengok ramai-ramai kan. Sekarang setiap satu rumah tu setiap orang ada handphone. Masing-masing dia tak ada quality time. Quality time. Dia tak ada family time. Melainkan orang-orang yang nak membina keluarga yang bahagia, dia akan cetuskan quality time, family time. Tapi kalau orang yang tak ada kesadaran, dia anggap balik kerja tu adalah waktu yang berehat. Sedangkan berbeza dengan orang yang balik kerja adalah waktu dengan keluarga. Itu berbeza. Jadi sebagai ibu bapa kena pandai manage untuk mengatasi perkara ni. Kalau daripada kecil dia bagi segala keperluan dari segi psikologi kepada anak-anak dia, mungkin waktu besar dia okey. Tapi kalau daripada kecil dia abaikan, waktu besar baru dia ada kesedaran, usaha dia kena lebih lah. Sebab dia trauma respond je. Ya betul. Kalau ibu bapa yang macam sibuk bekerja kan, tapi kita masih lagi ada masa untuk call. Kita ada phone, kita boleh call anak-anak kita kan. Kita boleh tanya khabar walaupun anak jauh di mata macam belajar di universiti ke mana-mana lah kan. Kita boleh call, hari-hari call. Jangan menganggap ataupun berharap anak akan call kita kalau kita tak buat benda tu pada dia. Melainkan kita, daripada dia kecil, kita bagi perhatian, okey, selalu tanya khabar, selalu kalau dia duduk jauh macam dia duduk asrama ke call kan, kakak macam mana, kakak okey. Mungkin bila dia besar, dia akan rasa janggal kalau dia tak bercakap dengan mak ayah dia. Dia pula akan buat benda yang sama, dia akan call. Bila dia kecil dilatih macam tu, dia besar nanti dia akan call mak ayah dia. Hello mama, kakak hari ni ni. Dia yang akan willing untuk share sendiri dengan parents dia. Kalau tak macam tu, maksudnya kalau dia tak dapat situasi macam tu dengan mak ayah, itu yang berlaku, dia cari orang lain untuk jadi pendengar, untuk jadi orang yang bagi dia boleh dipercayai. Tapi kadang-kadang dia silap. Orang tu lah yang makan diri dia. Salah. Okay. Okay, terima kasih Mira. So far sesi yang kita orang dah bincang ni dah habis lah. Tapi tak tahulah ada orang ada soalan ke tak. Okay, kita buka soalan. Ada soalan. Okay, Assalamualaikum Kak. Cik Kejap. Mira. Boleh. Sekejap kita Kejap. tengok. Rasanya dah kuat dah ni. Cuba test suara dulu. Dengar tak? Dengar. Dengar? Dengar. Okay, Assalamualaikum Cik Mira. Saya Atika. Kat sini saya ada 2 soalan di mana Cik Mira katakan tadi Cik Mira adalah pemegang teori Carl Rogers iaitu teori pemusatan insan. Okey, kat sini bagaimana
pengaplikasian teori pemusatan insan ni untuk nak mengubah dari segi pemikiran tidak rasional kepada pemikiran rasional lah. So macam mana cara untuk nak mengubah? Okey, terima kasih atas soalan. Untuk pemikiran rasional dan tidak rasional, penerimaan tanpa syarat yang saya tekankan daripada awal tadi adalah sangat main peranan, yang mana kita dalam teori PCC ni, kita mendorong klien ataupun pelajar-pelajar tu untuk kenal potensi diri dia. Kalau dia kata, saya rasa saya tak berguna dah ni, saya ni semua orang tak suka saya ni tak berani, saya ni pemalu, saya ni macam-macam lah, mungkin dia akan hina diri dia depan kita, tapi sebagai kaunselor, penerimaan tanpa syarat tu, kita terima dia yang ada depan mata kita, and then kita cungkil balik, kita tanya maksudnya kita bantu dia kenal dia ada kelebihan, kita bantu dia mencungkil kelebihan dia. Mungkin apa yang kita lihat, kita boleh cakap, saya nampak awak cantik, saya nampak awak pandai bercakap, saya nampak awak berani, awak boleh datang seorang-seorang. So secara tak sedar dia sedar. Oh, maknanya aku boleh buat rupanya. Tapi bila dekat luar tak ada siapa yang menyatakan benda tu pada dia. Untuk pemikiran rasional dan tak rasional ni, macam teori PCC, dia merangkumi semua. Dia merangkumi semua, maksudnya kita tak ada spesifik proses yang mana macam teori lain. Kalau teori spesifik teori untuk pemikiran tak rasional adalah teori REBT. Okay? Teori REBT, teori tu dia memang ada proses dia lah. Kita kena tengok daripada A, apa, B, apa, C, apa. Dia mungkin makan masa dan dia sangat spesifik. Tapi saya tak. Saya bukan pengamal teori tu. Saya pengamal teori pemusatan klien, pemusatan insan. So, dari situ tugas saya sebagai kaunselor mencungkil kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri klien sampai satu tahap dia boleh terima diri dia sendiri. Dekat luar dia tak boleh terima, bila dalam ni kita menafikan kekurangan diri dia, dan di sana dia sangat berpegang kepada potensi diri individu. Individu tu sangat unik, individu tu ada potensi untuk berubah, individu tu ada jati diri, individu tu rasional dan lain-lain. Tapi syarat dia satu je, kena ada pendorong ke arah perkembangan dia. Itu sahaja. Jadi maksudnya kat sini Cik Mira katakan menggunakan teori pemusatan insan ini masih lagi dapat membantu klien untuk mengatasi isu kemurungan dalam kalangan pelajar lah. Betul? Ira tak jelas. Tak, maksud saya kat sini. So dalam teori pemusatan insan ini masih dapat membantu klien untuk mengatasi isu kemurungan lah. Walaupun tidak mempunyai teknik yang spesifik untuk membantu klien. Ya, betul. Cuma yang membezakan, contoh saya ada 5 orang klien yang datang dengan isu kemurungan, yang membezakan hanyalah tempoh masa. Sebab saya memang pemegang kepada teori inilah. Saya tak bercampur, maksudnya saya tak campurkan teori dalam satu sesi. Saya tak pakai, contoh saya pakai teori PCC, lepas tu saya pakai teori Adler, lepas tu saya pakai teori reality. Saya memang bergantung kepada landasan, satu landasan je iaitu teori PCC, yang mana yang membezakan hanyalah tempoh masa. Tempoh masa untuk klien berkembang. Mungkin klien A 2 kali sesi dah ada perubahan yang positif. Dia dah boleh menerima diri dia. Mungkin klien B dia perlukan 3 kali sesi untuk menerima diri dia sendiri. Sebab kebanyakan isu kemurungan ni adalah mereka tak menerima diri mereka sendiri. Bila orang lain tak menerima diri dia, dia pun sama tak menerima diri dia. Sedangkan kita kena terima diri kita dulu. Barulah benda yang di persekitaran tu boleh berubah. Cuma masih teori yang sama, dan bagi saya setakat ni teori tu membantu. Cuma yang membezakan adalah tempoh masa lah. Okey, Tempoh masa. saya ada satu lagi soalan. Dengar ke Tika? Jangan, silakan. So, macam ni, seperti yang Cik Mira cakap tadi, dalam teori pemusatan insan ni dia macam tak banyak sangat dari segi langkah-langkah yang spesifik untuk nak membantu klien kan. Okey, kalau macam dari segi isu kemurungan ni, kan ada juga yang berkaitan dengan unfinished business. Maksudnya, ada isu-isu yang lepas yang belum dapat diselesaikan. Betul tak? Okey, so kalau kat situ, kalau yang saya ketahui sebelum ni,
kalau dari segi isu itu kita perlu menggunakan teori dasar di mana kita menggunakan empty chair untuk nak menyelesaikan isu klien tersebut lah. Jadi kalau macam isu di sini, isu kemurungan yang mempunyai unfinished business bukan masalah macam penerimaan diri sendirilah. So kat sini bagaimana cara menggunakan teori pemusatan insan? Okey, betul. Teori kalau unfinished business ni memang fokus dia satu, maksudnya teori yang sesuai adalah Gestalt lah. Yang mana kita akan aplikasikan empty chair, kerusi kosong. Klien tu kita akan buat apa? Yang kata dalam sesi tu kita akan gunakan konsep kerusi kosong, betul kan? Okey. Jadi dalam sesi ni masalah kemurungan saya tak berfokus kepada unfinished business sebab saya lebih kepada menerima klien saya yang ada. Saya akan mengelakkan dia untuk maksudnya saya akan usaha persediaan dari awal, saya akan berusaha untuk membantu klien saya tidak berfikir kepada orang ketiga. Maksudnya sekarang hanya saya dan dia sahaja. Sekarang kita tak boleh nak selesaikan, sekarang kita tak boleh nak ubah orang lain, kita tak tahu pun orang lain tu nak berubah ke tak. Yang hadir, yang ada depan saya adalah dia. Penerimaan saya adalah dia. Dan masa tu saya akan guna penerimaan tanpa syarat, saya akan empati dengan situasi yang dia alami, tapi dia kena tahu sekarang ni saya dan dia. Okay, faham. Sebab macam saya kata tadi, kita ada dalam kaunseling ni kita satu-satu isu tu dia ibarat pokok lah kan. Pokok, so isu pokok ni semua orang boleh cakap. Saya bergaduh dengan si A, saya bergaduh dengan si B, tapi punca tu, ranting dia tu kenapa boleh jadi benda tu? So, benda tu akan berlaku disebabkan diri dia juga. Saya lebih kepada berfokus tentang dia. Saya tak akan bawa dia, maksudnya pandu diri klien tersebut ke arah individu ataupun pihak ketiga. Okay, so sekarang ni kalau begitu, bagaimana klien tu nak melepaskan emosi dia kalau macam dia tak berpuas hati dengan someone ataupun apa-apa yang mengganggu dari segi emosi dia lah. Dalam teori. Okey, dari segi emosi, yang pertama sekali, saya menerima klien saya yang datang dalam pelbagai emosi. Sama ada dia datang dalam keadaan marah, sama ada dia datang dalam keadaan sedih, sama ada dia datang dalam keadaan gembira sekalipun, saya menerima perkara tu. Cuma dalam sesi kaunseling, saya rasa mungkin dia lebih tahu juga. Dalam sesi kaunseling, kita ada sesi penerokaan. Dekat situ kita kena main peranan yang bagus lah. Yang mana kita nak teroka yang betul. Kita tak nak teroka yang salah. Dan bila dia datang, kalau dia dalam keadaan terlalu sedih, saya menerima. Saya akan bagi masa. Dan kalau dia terlalu gembira pun, kita terima. And then, macam mana kita nak bagi dia lega dengan emosi tu, biar dia lepaskan, tapi dia kena tahu. Dia kena tahu yang dalam bilik ni hanya dia dan saya. Dia tak boleh nak lepaskan kepada pihak lain. Dekat situ kita akan selesaikan apa yang berlaku pada diri dia. So berfokus kepada klien sendirilah, tidak melibatkan orang lain kan? Zira lagi sekali. Jadi maksudnya berfokuskan kepada diri klien sendirilah, tidak melibatkan orang lain. Betul. Ya, terima kasih. Okey. Itu saja. Lagi yang lain? Yang Ada lain? soalan? Kita mesti sini berapa minit? Saya ada soalan. Silakan. Okey. Tadi apa ni? Ada mengatakan macam apa? Macam lupalah ayat dia macam mana. Tapi tapi benda tu macam mengatakan macam kalau someone tu yang apa lonely ke, sama yang tak ada sokongan daripada orang lain, dia lebih kepada macam tak ada siapa nak support dia, betul tak? And soalan saya dia macam
benda tu dia ada pros and cons tak? Sebab macam bagi saya macam ada orang tu dia sama yang boleh strong dengan diri dia sendiri walaupun dia tak ada support. Maksudnya support dia tu dia anggap dia ada diri dia je, faham tak? Betul? Ada orang lain ada yang macam kalau dia tak ada orang lain dia tak boleh. Dia rasa down, dia rasa lonely lah macam tu. So macam soalan saya, mengapa ada perbezaan antara dua tu? So macam apa indikator dia yang mengatakan someone tu dia strong by himself ataupun herself, lepas tu ada someone tu dia tak strong, macam tu. Sebab bagi saya nampak benda tu macam ada dua. Dia boleh jadi benda tu as a penguat untuk orang yang kuat dengan boleh benda tu jadi macam lemah untuk orang yang lemah. Ya, faham. Okay, jawapan saya Terima kasih. mungkin satu je jawapan saya. Yang kuat tu, dia tahu nilai diri dia. Dia tahu apa kelebihan dia. Yang satu lagi, dia tak tahu apa kelebihan diri dia. Menjawab tak soalan tu? Oh, menjawab. Cuma Ha, kalau someone tu terlalu over value diri dia macam mana? Dia, maksudnya bila dia tahu diri dia over, maksudnya dia tahu nilai diri dia tinggi gila. Jadi macam tu ke Faiz? Maksudnya macam mana kalau nak differentiate pula kalau someone tu over confident ataupun orang tu macam optimal dia punya confident ataupun dia tahu memang betul-betul dia tahu value dia. Kau tanya diri sendiri ke? tergantung kepada situasi juga. Saya tak ada jawapan untuk itu. Kepada situasi. Ada kala perkara tu bagus. Ada kala overconfident ni kurang bagus kan. Tapi untuk menjawab kepada persoalan yang tadi tu dua perkara je. Dua perkara je. Satu, orang yang tahu nilai diri dia, maksudnya dia tahu kelebihan diri dia, dia tahu hala tuju diri dia. Yang kedua, orang yang tahu apa kelebihan diri dia, apa yang ada pada diri dia, apa yang cungkil. Sebab itulah bila datang ke sesi kaunseling, bila saya guna pendekatan PCC, saya yang mencungkil benda tu untuk klien sedar dan berkembang dengan positif. Oh, so maksudnya kalau orang tu cakap macam dia ni, lepas tu apa yang dia buat tu betul, maksudnya betul lah dia confident kan, bukan nak over kan. Ya, betul. Confident tu kadang-kadang membantu. Tapi kalau over confident pun, sebab itulah dia bergantung kepada situasi dan keadaan. Ada kalanya over confident tu bagus. Ada kalanya over confident tu tak berapa bagus. Ikut Tapi kalau nak dibandingkan confident dengan tak confident, bagus confident lah. Tak kisahlah over confident ke apa ke, sebab dia tahu nilai diri dia. Oh, faham? Okay, Sebab terima kasih. majoriti pelajar yang jumpa saya memang dia tak confident. Tapi kita tak nyatakan lah benda tu kan. Dekat situ lah kita cungkilkan kepada dia, sebenarnya awak ni berani je, awak boleh je datang sesi seorang-seorang. Sedangkan dekat luar dia tak boleh tahu buat benda tu. Dia tak boleh seorang-seorang, dia tak berani, dia tak itu. Tapi kita menafikan benda tu. Bila dia datang, kita maklumkan, ni awak boleh je datang seorang, awak boleh je bercakap dengan saya, padahal awak tak pernah berjumpa dengan saya, awak tak pernah kenal saya. Dekat situ, kita dah membantu dia secara tak langsung, tanpa sedar. Dan masa itulah dia sedar, oh maknanya dia boleh je buat sendiri, dia boleh je buat seorang-seorang. Sebelum ni, dia rasa tak boleh, tapi dia tak cuba. Sekarang dia rasa dia tak boleh, tapi dia cuba dan dia dah buat benda tu. Benda tu mungkin orang tak nampak, tapi yang mengalami tu dia tahulah perubahan-perubahan tu. Faham? Terima kasih. Faiz Sama-sama. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Ya, silakan. Banyak yang soalan ni. Kat sini ada. Sebelah je. Okey, silakan. Okey, saya Syazwan. Saya ada soalan kepada Cik Amira lah. Okey, sebagai seorang kaunselor, Cik Amira ada tak metod atau kaedah lah bila seorang klien masuk di dalam bilik kaunseling tu, Cik Amira boleh detect dia ni hampir murung ke, dia ni boleh dikawal lagi ke, ataupun dia dah tahap yang teruk. Ada tak macam Cik Amira buat ujian ke, Cik Amira sebagai sebagai seorang kaunselor lah, Cik Amira guna
kaedah apa untuk kita panggil macam ni, senang cerita scan lah. Okey, pelajar ni boleh selesaikan lagi ataupun pelajar ni dah kena dirujuk ke hospital. Ada tak metod-metod macam tu? Okey, terima kasih atas soalan tu. Jawapannya ada. Cuma saya kaunselor, saya bukan ahli nujum, saya bukan bomoh yang kalau klien masuk je, ni nak bunuh diri lah ni. Jadi jaga kerja bangunan ke. Okay, saya bukan ahli nujum lah, saya kaunselor yang terlatih. Saya akan kendalikan sesi bergantung dengan satu perkara yang saya pelajari lah selama saya degree kan. Kiranya kita bukan sewenang-wenangnya meletakkan okey dia ada depression. Ni sah ni, murung ni sikit lagi dah tak betul ni, dah boleh masuk buat gila ke apa, sorry to say lah kan. Okay, dia tak boleh macam tu. Dia ada prosedur dia. Macam soalan tadi, ya betul. Untuk kesan benda tu di tahap yang mana, saya akan bagi alat ujian psikologi lah. Kita ada alat ujian psikologi ni banyak. Kita ada psikologi inventory kejaya, kita ada personality, kita ada ujian warna dan lain-lain kan. So, bila dalam situasi yang sama macam kemurungan, kita fokus kepada kemurungan, bila klien masuk, saya tak guna pendekatan saya nampak awak ni lah macam lah, tolong jawab ujian psikologi ni. Kita tak akan guna cara tu. Mungkin kita akan ambil hati dia dulu. Ambil hati dia dulu, biar dia selesa dulu dalam bilik ni. Sebab ada klien yang dia datang, dia tak pernah jumpa kita, dia tak kenal kita, dia takut-takut. So, untuk bina hubungan dengan dia tu makan masa. Kita tak boleh nak suruh dia bercakap banyak tu kan. Tapi pertama sekali kita kena bina hubungan yang baik dengan dia, kena ada bukan kemesraan tapi keselesaan. Dalam bilik ni kena cetuskan suasana yang klien tu bebas untuk bercerita, bebas untuk berkongsi tanpa ada halangan. So, bila kita dah nampak dia dah okey sikit kan, sedangkan kita tahu ni dia ke arah kemurungan, dia ke arah perkara-perkara tu. And then saya akan bagi dia satu alat ujian psikologi ataupun orang panggil inventory lah. Inventory tu adalah DAS. Okay? Ujian minda sihat. Dekat situlah kita akan tengok peratusan pelajar tu di tahap yang mana. Sama ada di tahap sederhana ataupun di tahap teruk ataupun di tahap okey. Jadi bila kita dapatkan keputusan tu, kalau dia berada di tahap yang teruk, salah satu usaha kaunselor adalah merujuk dia kepada yang lebih pakar lah, sebab kami membantu klien untuk klien bantu diri dia. Kami tak boleh selesaikan masalah dia. Kami bantu dia untuk dia bantu diri dia sendiri. So, dekat situ kami bukanlah orang yang boleh bagi dia ubat. Kalau dia sakit, bagi dia ubat. Kalau dia apa-apa je lah. Sebab tu kita ada pakar psikiatri di hospital. Bila kita dah dapat keputusan daripada klien, kalau peratusan dia teruk yang boleh memudaratkan dia dan juga orang sekeliling lah. Bila dah jadi kemurungan ni, dia bukan memudaratkan dia je. Memudaratkan orang sekeliling sekali. Jadi, kita akan rujuk je ke pakar psikiatri bergantung kepada ujian psikologi yang telah dilakukan bersama dengan kaunselor. Bila dah dirujuk kepada psikiatri, maksudnya kaunselor sampai kat situ je lah. Tapi kita still lagi follow up lah sama ada dengan klien ataupun pakai psikiatri. Okay. Menjawab soalan? Follow up. Menjawab soalan tak? Okey, menjawab. Saya ada lagi satu soalan. Okey, silakan. Banyak ya. Dia memang banyak Berdasarkan sekali. pengalaman Cik Amira sendirilah dekat UCAM ni kan, ada tak klien atau pelajar yang dirujuk oleh lecturer ke ataupun student lain untuk ke bilik kaunseling untuk mengadakan sesi kaunseling, tapi mereka ni tak nak bercerita langsung ataupun mereka tak nak share pun apa problem diorang. Jadi apakah cara Cik Amira untuk pastikan Cik Amira ni dapat identify kenapa diorang ke bilik kaunseling ni, macam tu. Okey, kebanyakan klien yang dirujuk memang kita maksudnya contohlah awak merujuk Haziq kepada saya, contoh kan, awak merujuk Haziq kepada saya, sebelum saya berjumpa dengan dia, saya dah dapatkan maklumat daripada awak kenapa klien ni dirujuk
rujuk. So kita dah tahu kenapa dia datang. Cuma memang macam tu betul soalan tu. Memang kalau klien yang dirujuk ni agak sukar untuk kita bina hubungan dengan dia sebab dia bukan jenis yang sukarela. Dia kalau boleh dia terpaksa dia macam tanya sepatah jawab sepatah, tanya sepatah jawab sepatah. Tapi walaupun kita belajar proses-proses kendalikan sesi kaunseling ni macam ni kan, bina hubungan, tanya itu tanya ini kan, ada proses dia lah bina hubungan dan lain-lain tu. Tapi dalam masa yang sama kaunselor kena kreatif. Kalau dia tak nak bercakap, jangan terus terjah dia. Maksudnya awak tahu tak kenapa awak datang ke sini? Awak tahu kan awak dirujuk? Jangan terjah. Itu membuatkan dia rasa terancam. Dia rasa macam ya Allah apa lagi ni, macam tu lah. Seolah-olahnya kan ya Allah apa lagi lah yang tak kena. Apa lagi lah orang anggap aku ni banyak masalah ke sebagainya lah. So pendekatan ataupun cara yang saya guna, saya menyembang dengan dia seolah-olah dia bukan berada di bilik kaunseling. Contoh saya akan tanya macam awak suka kucing tak? Kenapa awak suka kucing? Kenapa awak suka kucing? Kadang-kadang bila kucing tu kita tak tahu kucing tu boleh jadi haiwan peliharaan dia. Dia sayang kucing. So dia akan willing untuk bercerita. Oh saya suka kucing. Kat rumah saya ada banyak kucing. Dia boleh jadi macam tu. Secara tak langsung kita akan selami sikit. So dalam masa sama, contoh nama dia Amira. Okay Amira, apa tu? Okey tak, kita menerima dia, jangan beranggapan dia dirujuk atas dasar masalah. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Lain, yang lain? Tak ada. Sihat tak ada ya? Satu lagi masuk. Tak ada Nabila kan? Tapi tak apalah. Cuma dekat sini ni sulit tapi tak apalah sebab kita ada prosedur kita kan. Okay, saya nak share lah dekat sini memang sebenarnya banyak juga, ramai juga klien, maksudnya pelajar-pelajar kat sini yang ada kad sekretari tu. Diorang dah sampai ke tahap tu. Diorang punya kemurungan bukan sahaja di tahap awal. Dia dah sampai tahap dia jumpa kaunselor pun dah tak boleh. Dia memang pembawakan tu daripada rumah lagi. Bukan kesilapan kita di sini, bukan kesilapan kita di college. Bila kita tanya, bila kita jumpa dengan dia, kita teroka dia, baru kita tahu rupanya dia dah dapatkan perkhidmatan daripada pakar sekretari, pakar psikologi di KKM dan sebagainya lah. So bila kita selidik benda tu dah lama. Maksudnya bukan baru berlaku di sini. Cuma bila dia berada di sini, dia kan ada tanda-tanda yang boleh jumpa kan. Cuma sebagai kaunselor, saya memantau je. Jadi budak-budak UCAM yang ada kad tu kan, kiranya diorang pergi sendiri ke parents diorang yang paksa? Majoriti daripada mereka, dia bukan pergi untuk dapatkan perkhidmatan tu. Maksudnya dia bukan pergi untuk psikologi, untuk apa, sekretari ke apa. Dia bukan nak jumpa pakar sekretari. Dia pergi, contoh dia ada sesak nafas. Benda-benda macam tu kan dia melibatkan nafasan. Betul-betul. Bila dia pergi ke sana, doktor pun dekat sana ada juga pegawai psikologi, ada juga yang belajar psikologi macam mana kan. So dia kesan dekat situ lah. Okey, ni bukan masalah kesihatan sebenarnya, ni masalah ni lah mental lah, berkaitan dengan mental, kesejahteraan psikologi dan sebagainya kan. So bila dia jumpa doktor, tujuan asal bukan untuk itu. Tapi secara tak langsung doktor kesan doktor akan rujuk dia kepada pakar sekretari. So dekat sini lah dia akan, dekat sini ramai student yang on off ubat daripada pakar sekretari lah. So di bawah pemantauan saya juga lah. Oh, jadi macam Mira akan dapatlah senarai budak-budak yang dekat tu ke? Ya, saya dapat. Daripada budak tu sendiri ke daripada doktor-doktor diorang? Ada daripada pelajar sendiri yang sukarela lah. Maksudnya dia dah tak tahan dengan dunia kemurungan dia datang sendiri volunteer, sukarela. Ada yang daripada kawan-kawan. Contoh dia duduk dalam satu bilik yang sama, kawan dia perasan. Kawan aku ni asyik makan ubat je. Pasal tak asyik makan ubat je, sedangkan tak ada sakit, tak ada apa. So bila benda tu diketahui oleh kawan-kawan dia merujuklah kepada saya. Bila merujuk kepada saya, kita cover lah, maksudnya kita follow up, kita bagi perhatian yang khusus kan. Ada yang dah bebas daripada kemurungan, alhamdulillah. Hasil daripada bantuan pakar psikologi, pakar sekretari
hasil daripada kita bagi perhatian untuk kaunseling dan sebagainya, alhamdulillah ada yang dah putus ubat, ada yang dah tak perlu jumpa pun pakar sekretari tu. Jadi itu satu, kita bukan nak bangga tapi itu satu kejayaan sebab kita berjaya menolong. Macam kaunselor ni, dia ibarat hero yang tak didendang tau. Sebab kita kalau contohlah 10 orang klien datang cakap saya rasa nak bunuh diri. Hari ni saya nak bunuh diri lah. So kita membantu dia sampai dia keluar, dia tak jadi bunuh diri. Kita dah selamatkan nyawa dia. Tapi kita tak boleh nak viral cakap, oh hari ni aku buat sesi dengan Haziq contoh. Haziq tak jadi bunuh diri. Kita tak boleh nak viral. Tapi kalau bomba orang tahu. Kalau bomba okey hari ni masuk berita, bomba selamatkan orang yang nak terjun dan sebagainya. Tak, kami selamatkan 1000 nyawa pun kami tak boleh nak cerita, nak cakap. Tanpa Allah yang jaga. Ya betul. Tapi tanggungjawab tu berat lah. Cuma kalau tak keberatan boleh berkongsi lah kan, Cik Amira. Kalau tadi ada cerita pasal yang kad tadi kan. Kalau di camp ni kalau boleh berkongsi lah kepada kami kan. Berapa ramai yang kat camp ni yang ada kad tu? Okay. Kalau dari 100% tu dalam 25%. Satu lagi punca saya boleh tahu sebab dekat sini kita macam sekolah lah. Kita macam diorang ni akan ada masa spot check dekat asrama. So bila fellow atau warden pergi spot check dekat asrama, saya follow sekali lah dengan arahan akan saya follow sekali. So dari situlah kita akan buka semua laci, semua almari, semua beg sebab kita kan tak benarkan pelajar bawa barang terlarang macam rokok ke, vape ke, dadah ke, ketum dan sebagainya. So, kita terpaksa open semua yang ada dalam bilik tu untuk spot check. Bila situasi tu, saya jumpa kad, saya jumpa ubat. Sebab ubat kan dia ada nama-nama dia. And then kad pun dia akan tulis appointment apa dengan pakai sekretari. Dekat situ kita akan boleh detect. So kita ambil lah maklumat tu. Dan kebanyakannya yang dalam 25% yang disebut tadi tu kategori lelaki ke ataupun wanita? Wanita. Wanita lah. Wanita. Tapi bila dia dalam orang kata list nama yang dah ada pada kaunselor, dia kira special lah. Kalau dia tak datang kelas pun, kaunselor maksudnya ada backup. Maksudnya kalau pensyarah datang kan, contoh pensyarah kata, Mira tolong buat sesi dengan klien ni, maksudnya dengan pelajar ni, dia dah tak datang kelas 5 kali. Contoh, bila kita semak rekod, okey, dia tak datang kelas sebab dia ambil ubat tu. Bila dia ambil ubat tu, ada kesan dia mengantuk. Sedangkan ubat tu pakar sekretari dah cakap kena ambil malam pukul berapa, so kesan dia berapa lama, faham tak? So kesan dia berapa lama, contoh pagi esok tu dia makan waktu tu, kesan dia contohlah beberapa jam, so kelas dia pagi sedangkan jam tu masih lagi tak cukup untuk ubat tu, dia akan terlepas kelas, dia akan itu, dia akan ini. Jadi dekat situ itulah pentingnya maklumat untuk kaunselor sebab kita boleh explain kepada pensyarah kenapa pelajar ni tak datang kelas dan sebagainya. Tapi kalau macam benda tu dah memudaratkan, mungkin cara atasi dia adalah pelajar tu kena extend semester sehingga dia pulih. Kalau tak bagus juga walaupun kita boleh backup dia dengan alasan dia mengidap ni, tak bagus juga untuk dia kan. So dia macam mungkin boleh ambil kesempatan tak pergi kelas dan sebagainya, tapi benda tu kita tengok secara spesifik jugalah. Kita membantu dengan cara yang profesional, and then ada yang kena extension disebabkan kemerungan. Cik Amira, saya nak tanya, kan Cik Amira cakap tadi dalam 25% kan yang mempunyai kad, betul? Okey, jadi dalam berapa peratus yang di bawah sesi Cik Amira sekarang ataupun separuh daripada tu memang dirujuk ke pakar sekretaris lah? Ataupun separuh tu? Yang saya cakap tadi, yang ada kad tu memang yang dirujuk oleh pakar sekretaris lah. Yang tak dirujuk dia tak ada kad. Tak, maksud saya kat sini yang dah dirujuk dengan pakar sekretaris, maksudnya dia dah tak buat sesi kaunseling yang dirujuk dengan Cik Amira lah. Memang 100%. Ya betul.
Tapi maklumat dia ada dengan saya, cuma dia dah tak dengan saya lah, dia direct kepada pakar sekretari. Okey, terima kasih Cik. Sama-sama. Saya ada soalan. Ya. Okey, sebagai seorang kaunselor lah di UCAM sendirilah, apakah nasihat atau macam cadangan untuk macam ubah persepsi pelajar-pelajar ni untuk datang setiap kali sesi kaunseling? Macam selalunya kan kalau pelajar ni macam leceh lah kena jumpa kaunselor. Macam mana kaunselor ni nak persuade diorang supaya diorang pelajar ni tak anggap sesi kaunseling tu sesuatu benda yang leceh. Macam tu. Okay, terima kasih atas soalan. Dekat sini, setiap kali buka semester baru, kita akan ada sesi town hall. Town hall tu maksudnya perhimpunan setiap semester bersama dengan semua pelajar di UCAM. Jadi dekat situ saya akan ambil peluang untuk saya perkenalkan perkhidmatan kaunseling. Dan dekat situlah saya share dengan mereka, kaunseling bukan untuk orang bermasalah. Sebab majoriti masyarakat dekat luar sana, termasuklah pelajar-pelajar di mana-mana pun, diorang beranggapan kaunseling ni hanya untuk orang yang bermasalah. Kadang-kadang diorang ada rasa malu nak jumpa kaunselor, malu nak masuk bilik ni. Sebab apa? Dia takut kawan-kawan dia nampak. Nanti kawan-kawan dia cakap, ni buat masalah apa pula ni? Bergaduh ke? Dadah ke? Macam-macam lah persepsi kan. So dekat situ saya clearkan kaunseling bukan untuk orang yang bermasalah. Datanglah berjumpa dengan saya bersedia membantu, mendengar, memahami dan sebagainya. Saya explain kepada mereka, kaunseling ni boleh datang untuk berbincang, untuk berkongsi, untuk tanya pendapat dan sebagainya. Jadi benda tu salah satu usaha yang saya sendiri lakukan dan saya nampak disambut baik oleh pelajar-pelajar saya. Sebab apa? Satu kejayaan kaunselor, bukanlah kejayaan, maksudnya perkembangan kaunselor adalah bila klien ramai yang datang sukarela. Itu menunjukkan bahawa kaunseling diterima dan itulah yang kita nak pun. Usaha untuk kaunseling diterima, tak perlu datang saat tangan dah berdarah, tak perlu. Saya nak elakkan benda-benda macam itulah sebab bila dia datang dalam isu yang serius, lagi susah untuk kita bantu. So, pendekatan yang saya guna antaranya mendedahkan kepada mereka kaunseling bukan untuk orang yang bermasalah. Yang kedua, saya mendekatkan diri saya dengan pelajar-pelajar saya. Macam apa-apa program yang saya uruskan, saya terlibat sekali. Tak bermaksud saya hanya mencari student dan melepaskan sepenuhnya kepada student. Tidak, saya membina hubungan dekat situ dengan mereka. So, secara tak langsung bila mereka selesa dengan kita, mereka akan sentiasa nak cari kita, nak berkongsi dengan kita, dia rasa percaya dengan kita. Itulah. Saya ikut Cik Mira. Salah. Saya ada maybe soalan last kot. Macam ni. Saya macam lebih percaya mencegah tu lebih baik daripada merawat. Ya, betul. Okay, so pada pendamping pula. Pada pendapat Cik Mira, apa ni? Apakah langkah untuk mencegah ataupun sebagai someone yang rasa aku rasa macam sedih je, aku rasa macam lonely je. Apa cara terbaik untuk dia mencegah daripada dia rasa macam tu selain dia tahu dia ada value yang Cik Mira bagi tahu tadi, selain pada tu? Sendiri. Maksudnya Bukan, diri ni sendiri, maksudnya individu tu sendiri. bukan, maksudnya untuk overall, tak kisahlah maksudnya orang tu rasa lonely, anything yang related dengan mental illness, macam mana cara terbaik untuk nak mencegah benda tu daripada in the first place. Maksudnya contoh dia rasa macam dia rasa down, dia terus pergi workout ke, contohnya macam tu. Okay, Selain faham. okay. Faham. Ini tak ada jawapan betul atau salah tau. Ini sekadar pandangan daripada saya sendirilah, dari sudut pandangan saya. Untuk mencegah tu banyak perkara yang kita boleh buat. Especially buat benda yang kita suka, hobi kita. Contoh, kita tahu, macam tadi kan awak kata, kita dah tahu dah kelebihan diri kita, keunikan diri kita, tapi macam mana nak mencegah dan sebagainya. Bagi saya,
kita kena ada aktiviti lah. Kena ada aktiviti, especially buat perkara yang kita suka. Jangan buat perkara yang orang suka. Contoh kita ada kawan, kita berkawan dengan si A. Si A ni suka uh, berenang. Kita tak suka berenang, tapi disebabkan hobi dia suka berenang, kita follow. Sedangkan benda tu tak mendatangkan kepuasan pun pada kita. Carilah benda yang kita suka sendiri. Contoh kalau kita suka baca buku, bacalah buku. Selagi benda tu tak apa orang kata, salah dari segi agama, salah dari segi undang-undang, teruskan. Macam orang kata, jangan dengar kata orang ke, jangan fikir sangat apa orang kata. Kadang benda tu bagus. Betul lah, maksudnya jangan terlalu meletakkan perkara yang kita suka, kita nak buat, nanti orang tak suka kita buat. Sedangkan, peluang tak? Contoh kita suka baca buku, tapi kita takut orang anggap benda tu salah. So, kita tak buat. Maksudnya dia Itu contoh lah. dengan opinion orang lain. Ya, so itulah masa untuk kita guna pakai, jangan dengar apa kata orang. Buatlah perkara yang membahagiakan, yang mendapat kepuasan, tapi janganlah sampai salah dari segi agama dan undang-undang lah. Itu saja. Kalau orang tu jenis contohlah dia suka buat something tu. Tapi dia dah level yang benda yang dia suka pun dia dah tak rasa keseronokan. Tu macam mana? Cari benda baru. Maksudnya kalau dia dah tak suka, hidup ni tentang sebuah pilihan tau. Kita nak stay dengan benda yang kita tak suka, kita hadaplah kesan dia. Tak ada rasa puas, tak itu, tak ini. Tapi kalau kita ada pilihan untuk cari lagi benda yang menyenangkan, yang membahagiakan, silakan. Tapi pesan saya tu je lah. Bukanlah pesan, maksudnya pandangan saya itu je lah. Cuma jangan terpesong akidah, jangan salah dari segi agama dan undang-undang. Selalunya kalau orang yang dah tak ada interest tu kan, kalau dia nak hidupkan balik interest dia tu, memang dia kena keep on cari tu. Bergantung kepada keadaan sebenarnya. Tak ada jawapan untuk itu. Dia keep on cari tu maksudnya macam mana? Cari apa? Contoh lah kan, dulu dia suka tengok movie, tapi sekarang dah tak rasa seronok. Lepas tu dulu dia suka baca buku, lepas tu buku pun rasa dah tak seronok. Macam mana? Maksudnya hobi dia banyak, tapi semua hobi dia tu dah tak rasa seronok. Okay. Kita manusia, kita akan ada satu fasa kita dah puas dengan semua benda. Betul tak? Even kalau macam benda tu tak berlaku dalam tempoh yang lama pun, contoh sehari kita hadap benda yang sama pun kita dah boleh rasa bosan, dah boleh rasa puas. Itu perkara biasa, itu normal. Tapi sebelum ni kenapa boleh ada banyak hobi? Kenapa bila dah habis hobi ni tak boleh ada hobi lain? Tak boleh ada perkara baru. Hidup kita, bagi saya kita kena teroka. Kita bergantung kepada membawakan diri sendiri. Kita kena pergi healing, Cik Mira. Ya? Kita kena pergi healing. Healing kita. Healing. Salah satu. Healing dia Saya pun punya perancangan dengan pelajar-pelajar saya pun ada healing ya. biasanya di mana? Bukan perancangan, rasanya dah pergi ya. Itu yang lepas. Yang lepas masa kita ada sesi tu dah tengok. Pergi Kundas. Wah, Doa-doakan semoga jadi kenyataan. Amin. Kalau nak tour guide beritahu lah. Kita selalu pergi kan. Pengalaman banyak kali dah pergi. Tapi tempat makanan tu kena tahu juga. Ya. Okay, dah habis dah. Saya rasa tu je kot. Dah kot. Sesi kaunseling kita Dah pada habis. pagi ni. Dia orang pun tak ada apa dah. Saya tutup apa mungkin sebab masa pun agak lewat dan mencun. So rasanya dah lagi saya teruskan bagi pada Fika. Tutup. Tak ngerti lah. Tutup gitu je lah. Terima kasih. Sila Mira tu masa dengan kita orang yang banyak soalan pasal isu ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Pasal apa lagi? Tak tahulah. Terima kasih Cik Amira sebab kongsi Sama-sama. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan tu daripada saya sendirilah sebab saya pun masih baru, pengalaman tak berapa lagi lah dibandingkan dengan kaunselor-kaunselor dekat luar sana yang jauh lebih hebat, lebih bagus. Tapi saya berkongsi setakat yang saya mampu, saya berkongsi berpandukan pengalaman dan ilmu yang saya ada. Terima kasih juga untuk semua. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Salam. So habis dah tutup. Terima kasih. Kata Zik nak selfie Zik.
Oh, gambar kan sebagai rujukan. Betul? So macam mana? lampiran. Orang tak payah masuk ke? Tak, Boleh ke? open camera je. Korang buka kamera lah. Boleh Tapi tak? Faiz kau dah mandi pun. Boleh. Kejap. Sudah mandi dah. Mana? Tak sini kan? Mana? Betul lah, maksudnya dia orang akan nampak kat sini. Ingat So, end recording? screenshot yang dari sini je. Tak ada. Saya cakap di sini lah. Awak tak ada bawa ni tripod. Timer. Timer kita ada. Ni dah set kat sini. Dah 10 second. 20 second. Boleh? Awak tadi tak apa je duduk yang tiga tu kan? Oh, sorry. Apa dia? Apa? Tak, awak tadi okey je yang duduk macam tadi tu. Tak, saya tu saya nampak dahi je. Siapa tadi? Tak, Dia bukan. malu lah. Bukan ni benda ni. Sabar. Lah tiga. Bagilah Haziq masuk juga. Kat belakang tu dasang itu saya. Macam gunung-gunung tu. Gunung-gunung baru. Comel lah awak ni. Masih. Tengah makan. Nanti dia perasan. 10 second ke 5 second? 5 second je. Yang kat pis tu. Lenguh pula mulut ni. Oh kat Nak senyum. oh. Kan? Boleh lah mesti. Sebab tak tahu dengar ke tak. Dengar? Bukan, maksudnya sebab kita pakai silent. Takut tak dengar dia punya timing. Oh, okey. Kau tak cuba buka dia punya Kat mana? sound Macam ni. tu? Kat atas. Dalam set kat. Set kat pun aku je lah. Grup kita ni tak pernah senang dia gambar. Atika. Atika Amira. Mana Amira Atika? Kita duduk kat Ika. Lagi siapa ni? Atira. Ira. Aziz. Boleh kan? Tak Nak Kejap lah. Aku dah lama tak buka kamera ni. Nak apa tu? Johor kat mana? dekat area Skudai. Rumah kita dekat Amira area selalu MTM. pergi tu. Kota Tinggi sebab dekat atas. Jauh ke Kan? Kau tinggi kat area mana? Saujana ke? Tak. Apa nama dia? Taman Kota Jaya. Macam mana dengar? Siapa yang ada duduk situ? Dekat jam besar tu. Tapi kita tak tahu sangat lah. Jadi guys. Okey kan? Okey. 3 second Okey semua. Sekejap. Oh, betul lah. Nampak je. Okay. Faiz dengan Syazwan buka kamera tu kan? Tak buat cerita. Okey je. Rasanya ketika ni lepas tu kita punya watak utama kita ni. Tak apa, tadi kata hero tak didendangkan tapi hari ni kami mendendam ya. Okey 3 second. 1, 2. Okay, sekali lagi. 1, 2. Stop ni. Nak freestyle ke? Okey. Okey guys, freestyle. 1, 2. Okey, baik. Itu sahaja. Terima kasih semua. Okey guys, thank you. Ya, Cik Mira. Aku balik kerja. Tak apa. Okey, terima kasih semua. Sampai Jumaat. Sebab ada kursus. Kusuk. Okey. Okey, bye semua. Terima kasih.